Terima kasih, Dato' Speaker. Tuan Yang Dipertua, dalam beberapa bulan yang lalu, beberapa perkembangan ataupun beberapa trend telah muncul di Malaysia. Dan ini berkait dengan kualiti kehidupan yang merosot dan ketidaksamarataan atau inequality di kalangan rakyat Malaysia. Pertama, kita dapati kelaparan di kalangan mahasiswa-mahasiswa di universiti tempatan. Kedua, kita dapati bahawa apa yang dipanggil stunted growth di kalangan kanak-kanak di bawah 5 tahun, ya, dan kajian ini telah dibuat oleh UNICEF dan bertajuk Child Without. Ketiga, kajian Khazanah Research Institute menunjukkan bahawa isi rumah ataupun household pendapatan mereka kurang daripada 2,000 bersusah payah. Penjimatan sebelum kumpulan ini telah merosot ke RM70 pada tahun 2016 daripada 124 pada tahun 2014. Ini tiga merupakan perkembangan saya fikir yang harus diambil serius oleh pihak kerajaan. Punca utama, Tuan Yang Dipertua, kepada trend kemiskinan ialah ketidaksamarataan di kalangan rakyat Malaysia. Amaran sistem ekonomi trickle down yang diguna pakai di negara kita telah gagal untuk mencapai samarataan di antara orang kaya dan miskin. Malah trickle down ini ataupun trickle down economics ini has exacerbated income inequality and created systemic poverty in the country. Saya percaya bahawa Tuan Yang Dipertua bahawa kerajaan Pakatan Harapan harus melontarkan beberapa pandangan yang baru, out of the box approaches. For example, menghentikan aliran kewangan haram IFF, menambahkan perbelanjaan sosial, melindungi hak pekerja, memperbaharui sistem perlindungan sosial, mengagihkan semula kekayaan dalam cukai progresif, mengkaji semula garis kemiskinan. Tuan Yang Dipertua, saya tidak ada masa untuk membincang semua ini, tapi saya nak fokus kepada illicit financial flows. Apakah itu illicit financial flows? Ini adalah pengaliran wang haram atau illicit financial flows merupakan wang yang diperolehi melalui kaedah-kaedah yang tidak sah dan tidak patuhi undang-undang negara dan seterusnya dipindahkan atau digunakan merentasi sempadan negara seperti 1MDB. Menurut laporan 2019 Global Financial Integrity pada tahun 2015, aliran kewangan haram Malaysia menerusi pengiraan misinvoicing. This is important. Misinvoicing adalah US 33.7 bilion. 33.7 bilion iaitu 137.8 bilion ringgit Malaysia. So ini merupakan yang keluar daripada negara Malaysia secara haram. Dan bajet tahun lalu ialah 314.5 bilion. So ini menunjukkan bahawa illicit ataupun wang haram yang keluar daripada Malaysia ada lebih kurang 44% daripada bajet Malaysia. So dan saya percaya kalau kita dapat kontrol wang yang dikeluarkan daripada apa yang dipanggil illicit financial flows, maka kita boleh menggunakan wang itu untuk menambah peruntukan bajet kesihatan, memberi pendidikan pengajian tinggi percuma, menasionalisasikan syarikat-syarikat konsesi lebuh raya, melaburkan infrastruktur awam, meninggikan gaji minima dengan memberi subsidi kepada small and medium industries. Tuan Yang Dipertua, satu lagi cara untuk memberi menambah tinggikan kualiti hidup rakyat ialah untuk meninggikan gaji pekerja di Malaysia. Baru-baru ini Perdana Menteri telah bincang isu ini di dalam seminar yang dipanggil Invest Malaysia 2019, iaitu pada 19 Mac 2019, di mana beliau mengatakan, we notice, dengan izin, that the pay for the CEO has been increasing multiple folds, but workers' wages have been slow to rise. Ini Perdana Menteri, if not stagnant, kata Perdana Menteri. Dan beliau mengatakan, this is not right. I urge all of you as stakeholders to change the mindset. Pay your workers better if you make more profits. Akhir kata Tuan Presiden, Perdana Menteri mengatakan his concern over the growing income gap, which he said, if left unchecked, could create tensions and hostility and eventually lead to confrontation among Malaysians. Pandangan Perdana Menteri adalah selaras dengan janji manifesto Pakatan Harapan, iaitu meninggikan gaji pekerja untuk kurangkan jurang pendapatan di antara orang kaya dan miskin. Selaras dengan pandangan ini, saya cadang Kementerian Sumber Manusia dapat selaraskan undang-undang buruh negara seperti Employment Act, Industrial Relations Act,
Trade Union Ordinance serta setara dengan piawaian antarabangsa termasuklah Convention International Labour Organisation. Saya juga minta Kementerian Sumber Manusia untuk kaji semula kemungkinan sistem perkeso diluaskan supaya memberi perlindungan 24 jam dan 7 hari kepada semua 3.4 juta pencarum. Oleh kerana kos perubatan semakin tinggi, 24/7 coverage akan membantu pekerja membayar bil-bil, ubat-ubat, rawatan dan sebagainya. Ini adalah satu amalan yang digunakan di New Zealand, for example. Dan Tuan Ibu Ketua, baru-baru ini BBC News, British Broadcasting Corporation, telah memberikan satu laporan bahawa Jenjarum yang terletak di daerah Kuala Langat telah menjadi tong sampah dunia, dalam siaran mereka The World's Rubbish Bin, kerana terdapat 17,000 tan sisa-sisa plastik haram diimport dari luar negara dan dibuangkan di pekan-pekan seperti Pelabuhan Klang, Pandamaran dan Jalan Meru. Pelabuhan Klang dan Pandamaran adalah di kawasan saya. So, oleh yang demikian, saya cadang supaya satu audit kesihatan ataupun health environmental audit dijalankan secepat yang mungkin di dua kawasan seperti di Pelabuhan Klang, Pandamaran dan juga di Telogong. Dan audit kesihatan amat penting kerana penduduk-penduduk berdekatan terpaksa berhidup dengan bau busuk dan kes tertentu terdedah kepada asap-asap dari pembakaran sisa plastik yang merupakan carcinogenic, iaitu cancerous. Tuan Yang Dipertua, saya juga ingin membawa perhatian kepada masalah statelessness. Saya telah menerima aduan daripada ibu bapa kepada anak-anak yang stateless mengenai keadaan emosi mereka termasuk cuba untuk bunuh diri. Saya telah berjumpa dua anak ibu bapa 2 minggu yang lalu mengatakan bahawa oleh kerana statelessness mereka hendak bunuh diri. This is serious, Tuan Dipertua, dan saya harap kerajaan mengambil isu ini secara serius. And therefore, we need to help. But unfortunately, Kementerian Dalam Negeri tidur. Memandangkan isu ini terlalu serius, pejabat saya telah menyediakan perkhidmatan kaunseling keluarga-keluarga yang menghidap masalah ini. Pejabat saya di Klang telah menubuhkan satu kumpulan sokongan kepada kawan kanak-kanak tanpa warga negara, iaitu Support Group for Stateless Children. Oleh itu, saya berharap pihak kerajaan mempercepatkan proses kelulusan permohonan kewarganegaraan kepada kanak-kanak tanpa warga negara dan warga emas yang berkelayakan. Saya minta agar kerajaan mereformasikan undang-undang berkenaan dengan permohonan taraf kewarganegaraan, memberi kelonggaran kepada kanak-kanak Malaysia yang dilahirkan sebelum ibu bapa mendaftar perkahwinan mereka, dan juga yang akhir sekali, Tuan Yang Dipertua, permohonan kewarganegaraan pasangan asing rakyat Malaysia juga harus diluluskan sekiranya mereka telah memenuhi syarat-syarat minima yang dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Sekarang saya